Kita janganlah putus asa, kau percaya bersama semua future. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan. Anda berada dalam kelas King of Personal Branding. Nampak tak intro? Jadi tak? Macam kelas silver tak? Kelas silver kita semangat sikit. Kelas memang kita santai je, sambil pegang anak, sambil kok hidung, sambil dalam air, macam-macam lah ada. Okey sahabat sekalian, kita dalam kelas King of Personal Branding hari ini. Dan before kita mula, saya nak pasang satu lagu yang mana saya tahu tuan-tuan dan puan pun suka lagu ni. Lagu ni memang menggamit memori kita. Tapi terlupa. Sebelum tu, kita mulakan dulu dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah dan sedikit bacaan doa. Okey? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zuqna fahman nabi wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zuqna fahman nabi wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zuqna fahman nabi wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okay. So before kita masuk lebih dalam, jom saya pasang ada satu lagu yang insya-Allah dia akan mendetik anda punya semangat untuk belajar pada hari ini. Tapi kalau anda rasa nak dengar skrat saja, terus komen kat ruang komen kata Abang Nas, stop. Kalau awak tak cakap stop, saya akan play sampai habis. Alright? So cuba hayati lagu ini. Maknanya sedalam lagu Seek for Future. Siapa tak pakai earphone sekarang, lagu dia sedalam lagu Seek for Future. Sangat mendalam sampai saya pernah menangis 2 hari tak berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Aku menyayangimu, tapi kau sakitiku, hancurkan perasaanku, kecewaku kecewa. Dulu sayang padaku, kini kau telah berubah. Aku pun tak percaya, masih adakah cinta? Sakitnya hati ini, sakitnya menusuk ke jantungku. Aduh, sama-sama syarikat. Aku ingin cinta, aku ingin dimanja agar kita bisa tetap bersama. Entah apa yang telah merasukimu, sehingga dirimu menyakitiku. Setelah ku beri apa yang kau mahu, harap kita bisa tetap bahagia. I just want to be happy. I just want to be happy sahabat sekalian. Bagilah peluang Datuk happy. Kenapa kita nak gelakkan dia?
Tapi tuan-tuan perempuan, tujuan saya buat tunjuk video ini, satu of course untuk memberi anda semangat. Itu satu tu of course lah untuk memberi anda rasa semangat sikit dah malam ni. Ke nak saya tambah lagi setengah, habiskan lirik lagu ni? Nak saya habiskan ke? Kalau nak saya habiskan, komen stop. Komen stop baru saya habiskan. Tak nak. Okey sahabat sekalian, cuba tengok Datuk Seri ni, okey. Cuba tengok dari segi preparation video dia, dan cuba tengok dari segi suara dia, dan juga penampilan dia, dan dia punya passion dia. Cuba saya pesan sikit je lagi. Cuba fahamkan betul-betul apa dia sedang buat. Ada orang tak nampak lagi, ada orang dah tak nampak dah. Siapa yang nampak, siapa yang tak nampak tu, tengok sekali lagi. Kenapa saya pasang lagu ni? Paling best saya cari mata dia berdarah. Cari mata dia berdarah. Sakitnya hati. Okey, dah faham ke? Apa yang saya cuba bagi tahu ni? Kalau tak faham, saya akan pasang lagi sampai anda faham. Dah faham ke? Dah faham? Komen kat dalam komen apa yang anda faham sekarang. Kalau tak faham, saya akan pasang lagi. Lepas habis lagu ni, saya akan pusing Datuk Seri Vida dengan Cik V pula. Cepat cakap, faham ke tak faham? Apa yang saya cuba cakap ni? Kak Teja faham apa? Apa yang Kak Teja faham tu? Cuba komen sikit. Faham? Bila famous ada lagu. Bukan itu saya cuba sampaikan. Saya tak minta tuan-tuan perempuan buat lagu. Saya risau kan lagi. Tiba-tiba Tuan Ikram dapat 1,000 follower, dia buat lagu. Dia suruh saya dengar. Oh, saya tak boleh berdarah telinga. Jangan Tuan Ikram. Branding image. Narik. Tak sedap pun buat je confident level. Mesti dia main emosi. Dia main rasa emosi. Rasa sampai emosi tu. Sampailah. Bagusnya orang yang menghayati lirik. Dia tak mungkin nak condemn orang je. Orang tak suka tapi tak tengok. Sahabat sekalian, bukan tujuan saya tunjuk lagu ini untuk anda memperkecilkan bakat dia, which is dia memang tak ada bakat pun, dan dia pun setuju. Saya dengar satu video dia kata, saya sedar saya saya sedar yang saya nyanyi pun tak sedap. Betul, host tu gelak. Tapi saya memang percaya saya ada bakat dalam bisnes, which is very true. Orang ni, dia nampak Datuk Alif negatif saja. Tapi dia tak cuba kaji kenapa Datuk Alif ni boleh berjaya sampai tahap macam tu. Dia memang tak ada perasaan malu dalam bisnes. Dia memang berlakon. Dia pernah berlakon cerita superhero. Siapa pun tengok? Warna hijau. Mak aku hijau. Mak aku hijau tu. Berlakon superhero. Tengok Padang. Saya tengok Saya tengok apa habis. Memang cerita tu menyentuh hati. Saya sedih seminggu tentu. Depressed. Depressed tak ada. Tapi betul, dia pandai bisnes. Dan dia faham apa yang dia buat. Dan dia buat tu bukan semata-mata nak famous. Saya pasti dan yakin bila dia buat video badang tu, dia memang dia expect yang orang tak tengok sangat. Tapi lagu standard, lagu-lagu yang macam ni, contoh macam lagu Sukaiha itu yang aku adalah seorang budak girl. Dia orang dah tahu sebenarnya yang, tapi dia orang tahu disebabkan point itulah orang best, dia orang boleh naik. Ini kita panggil personal branding. Clear apa saya cuba sampaikan? So lepas ni you nampak saja, cuba kaji cara Alif Syukri, Datuk Seri Vida, Tuan Puan Sajat, tak tahu nak sebut, Tuan Puan Sajat buat video macam mana. Cuba fahamkan kenapa dia orang buat vlog. Kenapa Datuk Alif? Hari ni kita open lah. Saya tak suka cakap benda negatif, tapi saya open untuk anda faham. Kenapa Datuk Alif dia boleh record video yang positif, yang negatif pun dia record sekali. Yang pernah viral yang dia bukan anak tu, boleh sampai viral sekali. Kenapa dia buat vlog? Anda akan jawab. Kali ni kita akan terangkan kenapa dia orang buat macam tu. Tapi kita masih lagi dalam tahap apalah macam tu, BODOH-nya. Kita punya mindset tu je. Tak tengok pun apa yang kita boleh buat, dia apply dalam bisnes kita. Dan ni kita akan belajar macam tu. Personal branding. Yes, personal branding. Itu kelas kita, kelas King of Personal Branding. Okay? Sepatutnya hari ni ada lebih kurang 7 hati orang sebenarnya. Tapi itulah yang akan masuk 1 orang lebih. Tak apalah. Kita faham. Kita tak famous. Maybe depan ni kita jemput Datuk Alif lah untuk buat sesi karaoke live dengan anda. So kita dalam kelas King of Personal Branding. Ni logo baru Seek for Future. Siapa yang bersama Seek for Future, logo daun tu sampai logo emas ni, logo macam ni. Terima kasih sebab setia dengan Seek for Future. Daripada logo RM25 sampailah ke logo yang berharga 800 ni. Terima kasih sebab setia dengan Seek for Future.
Saya doakan yang terbaik untuk anda. So anda kelas King of Personal Branding, be the next King of Social Media, insyaAllah. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan, kita akan belajar 2 perkara. Okay, tak santai je. Saya rasa ni baru intro dah 9.30 dah. Sudah, tema hampir 10 habis. Siapa buka mic tu? Tak saya nak mute semua. Assalamualaikum, maaf lambat. Kena denda lambat. Jangan lambat. Apa yang tak melambat dah. Oh, we love Seek for Future. Thank you so much. Nanti 17 September birthday Seek for Future. Saya tak minta banyak. Cukuplah student-student kat sini kumpul duit seorang sikit beli saya Ferrari. Okay? Tak banyak, sikit-sikit je. Tak payah banyak. Saya okey je. Saya punya mindset memberi. Saya punya mindset bukan menerima. Tapi kalau anda nak kumpul duit seorang sikit, seorang satu, seorang 1,000 bagi saya yang hadiah yang menilai 20,000 ke, saya okey. Okey, hari ni kita akan belajar 2 perkara. Yang pertama kita akan belajar kepentingan personal branding. Siapa yang anda dah biasa dengan Nas kot, saya akan cerita mengapa, baru saya akan cerita bagaimana. Ya. Yang kedua saya akan cerita teknik personal branding. Dua-dua ni anda kena fokus. Ferrari second hand boleh lah. Beli yang tarik belakang, lepas tu okey juga. Rindu pula pergi kat Shell lepas benda tu. Bila isi minyak lebih berapa hati, lupa dah. So kita pergi ke yang pertama dulu. Kepentingan personal branding. Siapa boleh jawab? Kenapa personal branding penting? Hot Wheel. Kenapa personal branding penting? Siapa boleh jawab? Oh, ada orang nak angkat tangan. Saya suruh chat. Silakan Tuan Ihya. Tak record. Saya record, Sat. Recording in progress. Okay, silakan Tuan Ihya. Penting personal branding ni supaya bila orang sebut je benda tu, orang tu akan ingat kat kita. Bila sebut roti ingat Gardenia. Bila sebut selotip ingat je nama selotip. Bila sebut Tupperware, kita ingat brand Tupperware. Penting personal branding ni. Selotip sebenarnya nama je nama selotip tu. Oh iya ke? Saya pun tak tahu. Saya tahu Salutip, Maggi, semua benda sama. Saya kowe, kuku mesti sebut benda sama. Kuku mesti sebut kowe juga. Sorry lah geng kuku, saya memang macam tu. Minta maaf sangat. Terima kasih Tuan Eya, betul sekali. Siapa kena jawab? Siapa kena raise hand? Siapa lagi nak cuba? Cepat. Saya nak naikkan personal, yang duk angkat tangan ni, tengah naikkan personal branding ni. Tuan Eya orang kenal dah Tuan Eya. Cepat, siapa? Oh, ada orang ramai orang komen. Kita saya baca komen lah. Nak orang kenal, suka dan percaya dengan kita, boleh. Miss Lee cakap personal branding nak bagi orang ingat kita. Menarik. Manusia membeli dengan manusia. Siapa orang tu, bila dia trust apa saja dia jual, dia akan beli. Ya ke? Saya kerja stokin dan hang beli tak? Beli tak? Tak beli kan? Tak beli kan? Kemungkinan besar untuk beli tu ada lah. Abang jual stokin lah. Ada logo Seek for Future, nak belilah. Itu lebih. Okey, apa lagi untuk kenal kita? Apa lagi? Dah. Bang Fit beli. Bang Fit beli. Saya tengah on the way buat stokin. Stokin saya tu bukan untuk pakai dekat kaki, tapi pakai kat telinga. Stokin apa kali tu? Saya tengah fikir lagi plan dia. Untuk bagi tahu kita ni siapa, sama dalam bisnes atau apa-apa, naikkan credibility kita. Untuk famous, orang kenal kita, percaya kita lagi senang orang ikut kita. Okey, semua ada jawab tu betul, tak masalah. Ya sahabat sekarang, ingat tak analogi, saya pernah bagi analogi yang pasal orang masuk bilik meeting tu. Siapa yang tak pernah dengar saya bagi analogi yang masuk bilik meeting tu? Siapa pernah dengar, komen pernah. Siapa tak pernah, komen tak pernah. Personal branding, kenal, hormat, percaya, taat. Itu macam rukun negara ya Haji. Taat kepada pemimpin. Kepada undang-undang, keluhuran dan kelembagaan. Tak pernah. Okey, macam ni. Saya bagi contoh. Nak bagi contoh apa kan? Saya bagi contoh. Siapa yang saya suka sebut nama? Saya dah lama tak panggil nama. Tuan Kurt dah selalu dah saya panggil. Saya nak panggil Wan Lin pula. Tak mahu sama. Saya nak panggil Zakwan. Tuan Zakwan. Aduh. Abang Mutawif kita ni dia pakai bini dia punya account kot. Umi Muksin. Okey, Puan Adik Mutalib. Puan Adik Mutalib pernah ada. Tengok, saya ingat nama penuh. Adik Mutalib. Puan Adik Mutalib. So, saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Puan Adik Mutalib. Okey, dia orang yang nak present produk yang bahagia. Dia nak present bisnes yang bernilai juta-juta. Dia macam drama Tuku Tujuh yang Papa nak awak take over bisnes Papa.
Sebab papa rasa papa dah tak sihat. Macam TV7 lah. Puan Adib dia nak present produk juta-juta, bisnes juta-juta. Dan yang akan interview, tengok presentation itu, company Seed for Future hantar wakil. Kami tak hantar the bosses Cik Syangah Ara, tak hantar business partner, tak hantar sedama ustaz ni, tak hantar. Kami hantar alumni. Kami memang percaya alumni. Kami hantar Tuan Termizi, Kak Marlina dengan Zakuan. 3 orang untuk check sama ada bagus ke tak bagus. Business tu untuk Seed for Future bayar sejuta. Tu Puan Adib Mutalib pun dia pakai heels yang tumit tinggi tu, 7 cm. Dia pun masuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuk Puan Adib Mutalib jalan catwalk. Yang tu Tuan Termizi, Kak Marina dengan Zata, hebat ni, pakai bergaya. Lepas tu Puan Adib pun present sambil berjalan catwalk. Itu present, hendaklah you need to do this. So if you do bla 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 kan, habis presentation dia pun keluar. Tuan Termizi, lecturer kita, Kak Marlina, Tuan Zakuan pun bincang-bincang. Kak Marlina cakap, Puan Adib tu jalan catwalk dia punya tumit 7 cm. Tu dia pacak 7 tiang. Gila betul ya. Tuan Termizi tentu dia lecturer, dia cover lah. Betul sekali. Tapi memandang bila saya buat analisis terhadap presentation yang dia tersampaikan kepada kita dengan jurnal-jurnal dan juga support literature review, saya dapati yang produk ini, bisnes ini, Seed for Future perlu beri penekanan dan melabur RM9 juta. Tuan Termizi, Tuan Zakuan tu speechless. Dia datang cakap apa? Tuan Zakuan cakap, tapi perasan tau, tadi Puan Adib Mutalib masa dia masuk tu ada nasi dekat bibir dia. Mesti dia baru makan kan. Tu saya nampak dia jilat. Nampak tak sahabat sekalian? Personal branding adalah apa yang orang ingat tentang kita, baik ataupun buruk, selepas kita tak bersama dengan mereka. Puan Adib dah keluar dah daripada bilik meeting, tapi orang masih ingat pasal dia. Catwalk, cakap orang putih fluent, presentation bagus, ada nasi kat mulut. Nampak tak? Itu personal branding. Saya bagi contoh sekali. So, faham ke contoh tu? Saya suka bagi contoh macam ni. Benda sama je bagi contoh untuk start kelas. Contoh sama je. Clear ke apa akan masuk personal branding? Faham tak? Faham. So, nanti contohnya Puan Termizi, dia wakil pergi ke Abang Nas Seed for Future untuk bagi tahu produk ni bagus lah bisnes yang Puan Adib bagi tahu ni. Dia bagi tahu pula kata kat Puan Adib tu pun dia cakap fluent, cakap jalan catwalk. Dia cerita kat saya pula yang saya tak pernah jumpa dia. Dia membawa mulut yang baik. Personal branding. Dia membawa mulut yang jahat. Tuan Zakuan masih tak puas hati nasi kat mulut tu. Bos, nasi kat mulut. Tak payah juta tu. Takut di presentation ni. Ni ada nasi lemak kat tepi ni. Terlok mata. Apa? Risau juga. Baik, buruk, dia sampaikan orang lain. Personal branding. Bukan sekadar dia ingat dia sampaikan kepada orang lain. Itu personal branding. Sebab tu sahabat sekalian, hari ni kita tak nak ajar anda cara untuk membina personal branding yang buruk. Kita nak ajar anda cara membina personal branding yang positif. Biarlah orang ingat kita benda yang baik daripada benda yang buruk. Tapi tak dinafikan juga bila kita buat baik, buat suatu kebaikan, tiba-tiba buat satu silap tu yang orang ingat. Punyalah kita nak bagi orang ingat satu kebaikan kita, personal branding, kita buat silap sikit je, tak sengaja, itu yang orang ingat. Tak apalah, redha lah. Itulah sifat manusia, dia menumpukan terhadap benda yang negatif, attraction tu. Alright, so itu kepentingan personal branding bagi bisnes. Saya panas betul lah. Masa sekejap. Saya tak pastilah kawasan saya ke kawasan anda pun sama. Rumah korang panas tak sekarang? Panas tak? Saya buka baju lah. Seksi dah pula kan. Sorry lah, saya pakai baju t-shirt buruk je. Saya beli RM50 je. RM50 pun saya beli RM10 Saya jenis kalau baju t-shirt saya beli murah lah. Saya yang baju mahal lah. Macam baju jaket saya suka beli mahal. T-shirt saya beli murah je. Itulah founder Seed for Future. Panas juga daripada Kota Baru lah. Saya panas berpeluh. Aduh, dah lah panas. Tapi kalau buka aircon saya tak selesa. Saya tak suka pakai aircon. Sebab saya tak selesa. Tak kenapa. Pasang aircon sejuk sangat. Tak pasang aircon panas lah pula. Aku geram tu lah. Okay, sahabat sekalian, dalam bisnes, bila anda buat membina personal branding, ini yang anda akan dapat.
pertama lebih menonjol. Betul tak? Betul tak? Lebih menonjol. Saya nak bagi contoh apa lah. Saya nak bagi contoh Datuk Seri Vida. Datuk Seri Vida. Nampak tak dulu dalam program extravaganza yang dia bergaduh nak rebut mic tu. AstraZeneca, tu vaksin. Extravaganza, apa nama menatang tu? Gegavaganza. Nampak tak? Bila dia berebut mic dengan pengacara, cakap, aku sponsor banyak, tapi tak bagi mic ke aku pun. Keputih barulah putih. Nampak lebih menonjol. Itu pertama. Bila anda lebih menonjol, maksudnya anda lebih ke depan dengan kompetitor anda. Anda jual produk apa? Jual Shaklee. Ada kompetitor. Tim Shaklee dan juga tim luar, MW. Kompetitor. Internal, external. So macam mana nak bagi lebih menonjol? Personal branding. Yang kedua, identiti Pak Karim. Siapa faham apakah maksud identiti Pak Karim? Pak Karim mana pula ni, Nas? Identiti Pak Karim. Siapa tahu apakah itu identiti Pak Karim? Siapa tahu identiti Pak Karim? Recording stopped. Kenapa saya stop recording? Recording in progress. Naya Pak Karim. Saya guys, si Komputer punya tim ni, saya suka cakap, gila Pak Karim, Naya Pak Karim. Pak Karim ni, identiti Pak Karim maksud saya, identiti kita akan semakin kuat. Saya bagi anda ni lah. Ya Allah, panas ya Allah. Panas. Tak apalah dia tu. Berpeluh. Okey. Kat mana tadi? Tak boleh fokus lah. Ujian. Penang memang macam tu. Dia kalau bulan 8 ni memang dia selalu panas. Selalunya bulan 8, bulan 9, bulan 10 hujan, bulan 11 salji. Kat Penang. Okay, so identiti Pak Karim sahabat sekalian, saya bagi anda analogi yang paling tepat. Percaya anda setuju ataupun tidak, waktu anda tak ada followers, anda dipandang macam, tapi lepas dah ada follower, orang pandang anda lebih tinggi. Setuju tak? Kalaulah, okey, saya bagi contoh, kalaulah anda pergi ke pasar malam, okey, anda jumpa Tuan Ikram. Tuan Ikram bagi sebagai contoh belum famous lagi lah, Tuan Ikram. Tuan Ikram tiba-tiba datang seorang artis lagi. Kita bertegur, hai Tuan Ikram, si Future lama tak jumpa juga face to face. Tiba-tiba artis main, Alif Syukri. Cobalah engkau fahamilah aku. Agak-agak kita lebih excited kat siapa? Dekat Alif Syukri. Sebagai contoh lagi contoh lebih mendalam, dari segi bisnes anda nak close sale pula. Kalau artis, contohlah anda jual, anda jual produk apa lagi selain daripada Shaklee, MW, saya sebut benda sama je, bosan aku. Kenapa lagi saya jangan sebut? Produk apa lagi saya jangan sebut? Kowe selalu sangat. Bosan. Yang living pun saya selalu sebut dah. Serem. Sebagai contoh lah, anda baru nak up kat social media, anda jual serem dekat seorang ni, nak jual dalam jumlah yang besar lah, maybe 100 unit. Dalam masa sama, ada seorang artis ni, dia jual benda sama juga, sebab dia agent juga. Dia jual 100 juga. Agak-agak dia akan pilih siapa? Anggaplah dia tak kenal lagi awak, dia akan pilih artis tu. Sebab dia percaya, dia ni lebih dikenali, identiti lebih kuat. Sebab tu sahabat sekalian, saya bagi anda sangat-sangat contoh yang betul realiti yang dihadapi oleh student saya yang jual hartanah. Apa yang berlaku, bila dia ada follower, dia lebih senang nak berurusan dengan dia punya klien. Tak tahulah kenapa, sebab memang mindset manusia ni pandang follower kot. Wallahualam lah. Asalnya macam itulah fitrah manusia. Identiti Pak Karim. Yang kedua, relationship online pun, Pak Ali pun dah. Siapa Pak Ali? Pak Ali ni jiran Pak Karim. Tapi Pak Ali dah tak lama dah. Dia tak apa sihat. Lepas tu dia dah tak ada dah. Okay, so Pak Ali pernah cerita saya, bila kita bina personal branding, apa yang berlaku? Kita punya relationship online sangat-sangat kuat. Anda ada 100,000 follower. Anda PM orang yang ada 100,000, 50,000, 60,000, 200,000, ajak collab, confirm dia pernah. Cuba follower anda baru 1,000, nak ajak yang 100,000 collab. Dia nak tak? Nak lah kot. Kalau bukan Banas, dia nak tak? Jadi aku pun tak yakin kot lah.
Dia nak tak? Tak nak kan? Faham tak? So bila you ada follower, of course lah, bukan follower lah, personal branding yang kuat, orang akan nak dengan you. Orang akan lebih nak jalinkan hubungan dengan you. Alright? Dan yang keempat, bila lebih menonjol identity makin kuat, relationship makin kuat, business pun akan turut kuat juga. Dia bersambung-sambung to each other. Okay? Ada orang ada follower tapi tak ada personal branding. Student saya dulu ada follower dah 200,000 lebih, personal branding tak ada. Sebab apa? Semata-mata buat konten je, konten personal branding tapi tak cerita pasal diri dia. Saya akan beritahu lebih detail. Rugi. Selama setahun membina 200,000 tak pernah cerita pasal diri. Personal branding adalah tapi tak optimum. Alright, so jom kita belajar hari ni. Kita dah belajar kepentingan. Jom kita belajar macam mana pula. Yang pertama, ada dua konsep je untuk anda membina personal branding. Yang pertama, anda bagi value. Okay, anda saya pasti dah faham boleh bagi value ke orang. Saya dah highlight banyak kali dah kenapa you kena buat konten-konten bagi value, bukan konten-konten yang short sendiri. Saya tengok konten seorang perempuan ni, ya Allah tuanku, dia punya konten short sendiri yang lelaki suka lah tengok. Saya tengok macam, saya manusia juga, lelaki. Tengok dia macam saya pun macam, wow, astagfirullahaladzim. Apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Konten dia cakap kepada lelaki yang sedang tengok video ni sambil baring. Lepas tu dia letak kamera tu kat bawah, dia main kat atas ni tu. Saya pun, ui, terkejut saya. Ya, dia macam seksi-seksi lah. Kita pun belum. Astagfirullahaladzim, ingat Allah balik. Biasalah manusia kan. Cumanya bila konten macam tu saja bagi manfaat ke? Dia tak bagi manfaat tapi dia trigger nafsu. Okay, so giving value. Sebab kita tak nak cipta personal branding yang negatif. Bila you buat konten yang macam tu, you trigger nafsu, you akan membuat orang ingat you benda tu sampai ke hujung hayat you. Na'udzubillah min zalik, saya harap anda tak buat lah. Saya harap pun saya pun tak buat. Saya risau juga saya beritahu kepada perempuan yang tengok video sambil baring. Tak ada, insyaAllah. So bagi value. Sebab tu yang kali ni saya ulang sekali lagi, bagi manfaat dalam konten anda. Bagi manfaat. Saya cerita semalam dengan founder Obsessed Cosmetic Kak Tika. Kami cakap tentang apa? Bila you buat bisnes, you kena faham apa value bisnes you nak bagi pada orang. So you sampaikan manfaat itu. Bukan semata-mata pakailah vitamin C Shakli ni, sebab vitamin Shakli ni dapat merawat wajah anda. Tak habis-habis nak menjual. Ajarlah pasal vitamin C tak. Ini pakai vitamin C, ini tak pakai vitamin C. Orang nampak, wow, men-educate. So satu bagi manfaat itu benda yang sangat biasa. Yang kedua yang ramai tak buat. Saya nampak student saya pun ramai tak buat lagi. About you. Sebab bila you bagi value, contoh, apa niche anda? Cuba komen kat ruang komen, apa niche anda? Niche. Saya suka betul tengok Tuan Basharudin punya kasut kat belakang. Saya nak curi je sepasang. Saya tak nak curi sepasang, saya curi sebelah. Nak bagi dia sakit hati. Mana satu lagi nak pakai, satu hilang. Saya nak curi sebelah nak buat hiasan. Bekam. Apa nak? Bekam. Wow. Bekam. Menarik. Healthy lifestyle. Okey, contoh anda buat pasal bekam. Okey. Ramai lagi buat pasal bekam. Jadi, apa yang nak buat anda special? Berbeza daripada orang lain. Macam mana? Di sinilah tempat yang you nak nampak berbeza dengan orang lain. Ramai je yang mengajar bisnes, yang mengajar sosial media. Kenapa anda ingat Abanas? Kenapa anda ingat Abanas? Ramai je orang putih Mak Saleh cerita pasal TikTok, pasal cara naikkan view. Tapi kenapa antara yang anda ingat ialah Abanas? Kenapa? Misai, pandai. Kenapa saya tak shave misai walaupun saya rimas? Saya rimas tuan-tuan perempuan. Saya belum misai. Kenapa? Sebab saya nak tutup parut accident saya kat sini. Besar ni, dia panjang sini. Saya punya muka pernah patah separuh, pernah terbelah ni. Mulut bibir terbelah dua. Mulut tak apa, dah boleh cover dah ni. Tak nampak. Kat sini nampak saya insecure. Sebab orang jumpa saya cakap, besar jawat. Tak guna betul member lelaki memang cakap direct. Kita ni jangan tumbuh jawat. Saya jenis jangan tumbuh jawat. So bila orang nampak macam jawat, saya rasa macam insecure lah. Disebabkan insecure, saya belum misai. Dan saya dah berazam pada Allah SWT. Saya berazam bila mana saya dah bila saya dah okey sikit, saya nak operation lah. Buang sikit je ni, dia akan cucuk buang. Lepas tu saya akan buang misai dia lah. Tapi tiba-tiba
Benda ni lah orang ingat saya dekat dalam TikTok. Tak nak buang. Tak nak buang sebab orang ingat benda ni kat TikTok. Misai green screen. Dulu misai, sekarang ni misai green screen. Pening kepala aku. Jadi, you kena cerita about you. About me. Nas cerita tadi pasal Nas. Kenapa Nas belum misai? Kenapa Nas cerita untuk naikkan personal branding Nas dekat anda, student saya hari ni? Bijak tak saya? Sebab tu sahabat, bila saya ajar anda dalam kelas-kelas yang sebelum ni, saya banyak kali cerita pasal diri saya. Betul tak? Cerita pengalaman saya, cerita pasal budak perempuan umur 10 tahun kot yang mengorak saya tu, cerita pasal mak saya, cerita pasal accident saya. Sebab saya nak, sambil saya ajar, ada poin yang anda keingat saya. My personal branding. Apa? Apa? Siapa tu? Sekejap saya akan ajar bahagian slogan tu. Sekejap kat ujung sikit. Hari ni habis lambat sikit, pukul 9.45, agak setengah lah. Saya rasa kelas ni memang kena buat sejam-setengah, tak boleh buat sejam lah. Saya bagi contoh pun dah lama. So you can cerita about you lah. Okay, cari keunikan you, cerita tentang jatuh bangun you. Saya dah ajar lah kelas lepas, video viral tu. Kalau you lupa, you masuk balik kelas nanti yang best depan, revise balik. Cerita pasal jatuh bangun you, pasal kehidupan you, buat vlog dan seumpama dengannya. Buat vlog dekat IG tu, buat vlog, belajar buat vlog. Nak belajar buat vlog macam mana? Buat IG story, mula dengan IG story. Siapa tengok IG story saya yang baru saya post tadi? Acah viral. Siapa tengok IG story saya yang saya post tadi? Acah viral. Terima kasih Afiq. Tengah seronok-seronok buang sampah, tiba-tiba ni motor minyak habis. Bila minyak habis, aduh, tunggu juga tiba-tiba alhamdulillah lah. Saya dah agak lah. Orang baik macam saya memang akan ada orang baik yang akan tolong. Dah agak. Datang 2 Indian kat belakang. Bang, kenapa motor tu? Okey je. Dah saya cakap. Minyak habis. Dia pun okey je tolak. Nak tolak tak boleh. Motor dia macam tak boleh tolak. Bila tak start enjin. Lepas tu ada adik dia tu cakap, saya beli minyak lah bang. Tak apa. Saya bagi duit kat dia beli minyak. Sambil tunggu minyak sampai, lama jugalah. Dia pergi mana tak tahu lah. Dia pergi negara-negeri mana aku tak tahu lah. Saya sembang dengan brother tu, sembang pasal Mobile Legend lah. Aku pening sembang pasal Mobile Legend. Sembang pasal skin, karakter. Saya tak main game Mobile Legend. Tapi saya pun angguk, hebat lah. Skin. Saya pun buat cerita lah. Sembang sampai. So, saya buat video. Dan saya record momen-momen saya tadi dengan abang Indian tu. Untuk preparation saya menyambut hari kemerdekaan. Sebab saya nak trigger the emotion semangat satu Malaysia. This is my second time Indian hack me dekat kawasan rumah saya. 2 kali motor saya mampu. Motor biasa, motor lama mampu. Betul lah. Kumpul vlog momen-momen tu. Kalau you rasa macam boleh buat konten, record je. Tak nak guna tak apa. Paling banyak you kena record momen you dengan family you, anak-anak, adik-beradik, mak ayah. Bukan untuk post kadang-kadang, tapi untuk simpanan you. Bila one day dia orang tak ada ke, awak tak ada ke, jadi sebagai memori lah. Right? So buat vlog. Sedih pula. Adik-adik pejam mata, bayangkan. Okay, buat vlog, cerita tentang diri you. InsyaAllah orang akan sayang kenal you. Okay? Alright. Clear? Jadi kita nak ajar kepada teknik super personal branding. Kita nak masuk dah, makin mendalam dah. Tadi surface, ni mendalam, saya akan laju sikit. Teknik super personal branding ni, sahabat Allah SWT. Okay. Saya nampak puan mampu happy selalu orang kata. Mampu happy ke? Okay. Puan Ros Andi, kalau Syaril ajar dia gelok, mata bayak-bayak. Kalau saya buat lawak, dia tak gelok langsung pun. Nampak sangat resis. Inilah perempuan. Yang handsome selalunya dikata tak kelakar. Yang tak handsome cakap kelakar. Yang Syaril tak handsome cakap kelakar. Saya yang handsome cakap tak kelakar. Sudah. Teknik super personal branding. Jom. Yang pertama, tak nak sentuh, dah ajar anda, kuasai social media. Lupa nak pesan. Pasal ni, about you ni, kalau you rasa tak nak cerita pasal family you dalam, tak payah cerita lah. Sebab hati-hati dekat social media, jangan cerita sangat pasal nama penuh mak tu utamanya. Pasal alamat rumah kita ni. Semangat Abang Nas buat vlog. Hai, Assalamualaikum. Saya dekat Lorong 9, dekat Taman Villa Menara Komta. Dekat belakang sekolah tu, jalan 5 langkah je. Naik motor cepat sikit sampai. Betul akan nampak rumah warna hijau. Tak payahlah sampai macam tu. Kan orang ramai. Mampu. Orang ramai yang, kalau mai saja tak apa. Assalamualaikum, nak hantar makanan tak apa. Takut Assalamualaikum, tak ada Assalamualaikum, sumbat bawah tanah je. Sakit bulan-bulan. Okay, send location pula. Hati-hati ya. Hati-hati sangat benda tu.
Anak-anak kecil, kalau boleh kurangkanlah post gambar. Okay, takut ada penyakit ain. Right. So benda yang WhatsApp cerita tak ada masalah. Okay, itu satu, kuasai social media, perkasakan. Yang kedua, saya nak ajar anda, define your personal branding. Macam nak define, ini perlukan latihan. Dah ada kertas masing, kau guna Elio. Dah ada kertas, siapa ada kertas? Komen saya. Siapa yang tak ada kertas, pergi cari kertas. Saya tak ada, sebab saya nak anda define anda punya personal branding malam ni juga. Bukan untuk saya, untuk anda. Siapa ada kertas, tunjuk kat kamera sikit, macam Bang Fik tu. Tunjuk sikit, kamera. Kertas. Dia. Mantap. Saya nampak. Mantap. Pak lah apa tunjuk. Oi, kertas. Ui. Tu siapa punya tu? Okey, jom define personal branding. Masya Allah. Lupa pula, skip pula. Dia perlu kau buat. Define personal branding. Masa whiteboard dulu. Let lu. Alright. Okay, apa yang saya nak anda buat hari ni, saya nak anda define 5 saja. 5 je sebagai permulaan. Siapa yang ada level advance, nak tambah boleh lah. Tapi untuk siapa yang baru newbie, kita pergi for 5 dulu. 5 satu balik dulu. Define 5 dulu. Define your 5 PB. PB ni personal branding lah. Define 5 PB. Jadi apa yang saya nak anda buat, anda tulis 1, bagi ada space sikit lah. Nombor 2 1 bagi ada space sikit. Kita nak buat anak panah lagi tepi ni. 1, 2, 3, nak buat kotak pun boleh, nak buat table pun boleh. Terpulang lah kreativiti masing-masing. 4, 5. Saya nak anda letak 1 point, 5 point sorry. Apa yang anda nak orang ingat tentang anda, pasal diri anda. Tolong jangan cakap penjual servis kowe. Tak payah, tu tak payah, tu benda lain. Penjual syakri, penjual bekam, tak apa, tu benda lain. Saya nak apa yang anda nak orang tahu tentang anda. Okay, sebagai contoh, macam saya bagi contoh saya punya lah. Supaya lebih nampak. Jelas saya nak orang nampak saya seorang motivator. Motivator mindset. Saya nak orang nampak saya pakar arah mindset. Berilmu bagi mindset lah. Pakar tu insyaAllah one day. Berilmu pasal mindset. Yang kedua, saya nak orang tahu saya seorang social media strategist. Softmax strategist. Yang ketiga, saya nak orang tahu saya ada unsur humor. Kelakar kan saya setakat ni? Alhamdulillah kelakar ke? Kalau lagi daripada 1 bintang ke 5 bintang, 1 bintang 1 H ke 5 H, dapat berapa H saya? Komen kat ruang komen. 1 H kuasam tu 1 H. Jangan jujur sangat, aku cikgu. 1 H dia bagi. Tak fikir panjang 1 H. Aduh. Tak payah. Tak tahu tanya lah. Cukup. Nyakitkan hati je. 1 humor. 1 humor. Yang kedua, sono dapat peluang kutuk cikgu, kutuk. Tak apa, saya bagi peluang ini. Okay, gurau je. Alright, 1 motivator mindset, social methodist, humor, dan saya nak orang tahu yang saya suka warna biru dan kuning. Dan saya nak orang tahu juga saya ni jenis yang suka pakai baju 2 layer. Siapa perasan? Kalau saya selalu pakai baju 2 layer. Siapa perasan? Kan? Saya tak tahu kenapa. Sebab saya rasa macam fleksibel. Rasa macam style. Tak lah. Tak style pun sebenarnya. Ya, style. Okay. Motivator mindset. Soal messages. Ada humor. Biru, kuning. 2 layer. Saya betul kepada anda. Personal branding ni bukan semata-mata sifat kita. Kadang-kadang pemakaian kita. Warna kita pilih. Cara kita bercakap pun boleh. Kalau anda nak orang ingat tentang nada suara anda. Contohlah ada ni.
Saya buat saya tak 6 lah. Contoh nak, ni bukan saya lah, nada, anda nak orang tahu anda nada suara manja. Abang nak makan apa? Apple ke? Makan gadin? Ya, lebih sedap dia makan begitu saja. Contohlah. Okey, nada suara, pergerakan badan, cara edit video, cara lighting. Banyaklah personal branding ni, sumpah banyak. Orang tak sebut sumpah pula. Sumpah banyak. Jadi macam saya letak, saya nak orang kena sebagai motivator mindset, social media strategies, umur, biru kuning, 2 layer cloth. Contoh satu ni, nada suara nak letak pun boleh. Apa saya nak anda buat sekarang ni, anda buat 5 dekat atas-atas anda. Tak perlu tiru saya. Buat sendiri apa yang anda nak orang ingat pasal anda. Banas, saya nak orang ingat saya sebagai rambut yang bergulung. Rambut saya kerinting, bentuk S. Boleh. Tuan Najmi nak orang ingat janggut. Boleh. Nak orang ingat misai, saya ada banyak lah. Antara lagi yang saya duk highlight personal branding saya ialah saya nak orang ingat saya pasal misai saya. Ni memang ya, personality kita, spek kita. Spek saya pun personal branding saya. Sebab tu bila saya dulu pakai spek full frame hitam lah. Macam siapa pakai? Saya full frame hitam. Macam Tuan Basharudin, tapi Tuan Basharudin ganas lagi. Dia macam degil. Saya petok biasa je. Masa saya nak tukar tu, ramai orang tak puas hati. Abang Nas, kenapa tukar spek? Tak nampak dah macam Abang Nas. Tapi lepas bulan-bulan orang dah biasa dengan spek besar saya Google ni, orang dah okey dah. Ada budak-budak anak tuan-tuan dan perempuan PM saya, abang kenapa pakai Google? Orang asam tu. Ni bukan Google ni spek mata. Dia kata Google berenang tu. Tulis kat ruang komen, terima kasih. Saya nak baca. Saya konten tak pernah reveal muka, tak ada masalah. Tak sebenarnya muka, suara, cara bercakap dan seumpama dengannya. Banyak lagi lah. Warna, editing kita warna gabungan apa? Lipstick merah, lipstick hitam, branding okey. Ada subang dekat hidung, subang kat mata, weh, dia macam. Semua saya refer abang untuk pilih spek. Wow, saya ada idola yang mengikut saya semua benda. Baik-baik. Saya pelat pun boleh. Pelat S, Candika Putra tu. Pelat tu, orang ingat kepelatan dia. Muka kacukan walaupun ori Malay boleh, muka kacuk. Cakap slang, hai saya Abang Nash. Kan ada orang cakap slang. Ada personal branding. Kadang-kadang personal branding you punya partner. Ada susah nama dia Alia. Dia jadi partner dia sebagai personal branding dia. You punya partner. Kalau macam durian kimchi ke, yang perempuan tu apa nama Korea tu, Mashita, Mariam dengan lelaki tu nama apa? Apa nama lelaki tu? Personal branding mereka adalah perkahwinan antara dua bangsa, dua negara. Ni ya, Rizal. Pakai spek sebab personal branding, pakai topi, personal branding. Okey, sekarang ni apa yang saya nak buat? Siapa dah siap 5 tu? Siapa dah siap 5, komen dah siap. Nak ke 10 orang ni. Pukul apa nak habis? Besok saya kerja. Dah siap semua? Okey, dah siap. Okey. Jadi bila dah ada nombor 1, contoh you punya nombor 1 ialah mindset. Warna apa pula? Hijau. Motivator mindset. Jadi macam mana kita nak bagi orang ingat kita tentang motivator mindset ni? Dia kaedah lebih kurang je. Okey, kaedah lebih kurang. Ya. Kaedah lebih kurang. Satu ialah buat konten mindset, konten motivasi. Ini cara saya lah. Anda boleh ikut tetap cara anda. Kedua, apa yang saya buat adalah saya akan end saya punya percakapan dengan mestilah positif. Saya punya slogan. Habis-habis je mestilah positif. Kemudian saya reply soalan orang. Reply soalan ni ada banyak kaedah. Satu, melalui DM. Kedua, melalui komen orang-orang yang memerlukan masalah. Dulu saya buka Sarahah lagi. Tapi saya malah pasang Sarahah tu. Sarahah tu macam courier scan. Yang orang boleh hantar mesej kat kita tanpa kita tahu siapa yang hantar tu. Tapi macam-macam pelik-pelik ada. Risau saya tengok baca. Jadi, salah satunya lagi, buka Q&A sticker dekat dalam
dekat dalam IG story. Dan banyak lagi. Jadi apa yang saya buat dulu sampai sekarang, dekat Q&A stiker ni, saya tak ada orang. Tak ada orang komen. Sebab mula-mula kita baru nak start nak jadi motivator, tak pandai cakap lagi, orang tak percaya. Apa yang saya buat, saya tanya soalan kat diri saya. Saya yang tanya, abang, macam mana kita nak bersemangat? Saya dah tahu jawapan sebab saya tanya soalan. Orang tak tahu, itu saya tanya. Sebab bila kita pamerkan kat IG story, hanya keluar soalan saya, nama tak keluar. Dan lama-lama, bila orang nampak, ramailah orang tanya kat Abang Nas, dia terdetik, aku nak tanya Abang Nas jugalah. Nampak macam Abang Nas boleh membantu aku. Makin ramai orang tanya. Kali ni sahabat sekalian, saya buka Q&A stiker, berpuluh ratus Pernah sekali tu 100 soalan. Tapi 50% tanya, abang kenapa bergaduh dengan Abang Irfan? Anda siapa ni? Anda siapa ni? Abang misai green screen ke? Abang bila nak shave? Soalan sama je. Budak-budak kan ada lah saya. Saya motivator kan. Budak-budak suka juga. Puluh dan ratus. Kadang-kadang puluh, kadang ratus lah. Jadi semuanya bermula dengan saya berinisiatif tanya soalan kat di sini. Okay, reply DM komen stiker. Social media studies pun sama juga. Banyakkan konten ni ada live. Saya ada live lah, motivator mindset. Dan dulu saya buat ebook. Bukan sekadar buat live, saya pun ada ebook. Untuk menggandakan lagi ebook, saya ada live program, macam ceramah lah, program online, offline. So dia mempergandakan personal branding saya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Social media studies pun sama juga. Saya memula dengan buat kelas free untuk kenalkan diri. Sekarang pun saya banyak buat kelas free juga. Okay. Lepas tu saya buat apa lagi? Free class, saya buat konten, saya buat live banyak kali. Dan live ni ada yang solo, ada yang saya collab dengan TikToker famous ataupun IG famous. Macam semalam dengan founder Obsess, solo ataupun duet. Saya tak suka trio. Kalau 3 orang live, dia tak macam live. 3 orang dia macam kenduri. Serabut apa? Pening siapa yang cakap ni? Nampak? Dan banyak lagi. Saya buat kelas berbayar untuk tandakan saya serius dan seumpama dengannya. Ini saya bagi contoh yang saya tahu anda faham, cuma anda kena fikir. So setiap satu tu anda tulis macam mana nak dapat. Tulis sekarang sambil saya duduk beletih ni. Humor, macam mana saya nak bagi orang tahu saya ada sense of humor? Konten saya cuba selit sense of humor. Saya buat live, saya ada sense of humor. Saya masuk dalam kelas hari ni pun saya ada sense of humor juga. Saya pupuk dan saya belajar buat. Tengok macam mana pelawak-pelawak buat lawak, saya belajar. Humor tu apa? Humor tu macam sense of humor? Apa humor? Sense of kelakar. Dia bukan terhad. Itu lain cerita. Sense of humor ni, you buat simple thing orang terhibur. Cukup dengan bagi orang senyum pun cukup lah. Funny. Okay, bukanlah nak capai macam orang punya stand comedy, stand something comedy, stand up comedy. Okay. Stand up comedy. Saya ambil orang cakap stand out, bukan stand out. Sekejap up, sekejap in, macam-macam. Mana-mana je lah. Okay. So biru dan kuning, apa yang saya buat, kalau anda perasan lah, saya cuba letak setiap video saya mesti ada unsur biru dan kuning. Sama ada baju saya, misai green screen. Saya punya subtitle paling kurang akan ada biru, at least. Saya punya profile picture kuning biru. Perasan tak? Faham? Sebab tu sahabat sekalian, saya nak beritahu kepada anda, warna adalah benda yang orang sangat-sangat mudah nak ingat. Irfan Khairi, baju warna apa? Irfan Khairi, baju warna apa? Hitam. Nampak? Warna orang senang ingat. Ni, Shrek warna apa? Shrek. Hijau! Apa lagi? Cukup lah tu. Okay, faham kan?
Faham? Spiderman warna apa Spiderman? Superman. Superman warna apa? Merah biru. Yes, Superman. Sebab tu pakaian pun ialah benda yang orang ingat juga. Sebab tu sampai sekarang tuan-tuan perempuan, anda akan ingat Superman dia bermula dengan pakai spender merah. Betul tak? Sampai sekarang kita akan ingat. Tak boleh nafikan. Saya dulu pernah tanya mak saya, kenapa dia pakai spender kat luar? Dan pernah jadi teka-teki yang paling panas dalam sekolah saya. Dalam banyak-banyak superhero apa pakai spender kat luar. Sampai sekarang saya ingat lawak tu. Teka-teki viral kat sekolah saya. Pasal kabut saya. Pemakaian warna orang sangat-sangat mudah ingat. Dan benda ni you kena betul-betul take part ni. Termasuk dengan nada suara lah sebenarnya. Cuma yang ni paling core. Sebab apa? Siapa jawab kenapa warna dan juga pemakaian ialah penting waktu kita nak naik ke personal brand? Siapa tahu? Apa tu Bang Fit? Mata ketumbik ke? Attractive visual. Ya, aura. Yes, that attack visual. Dan bila you buat secara kerap, orang akan ingat sebab apa? Sebab bila you buat video, yang orang nampak ialah you dan background you. You pakai baju apa? So jangan ambil remeh benda ni. You pakai baju warna apa? You cakap nada macam mana? You cakap pelat apa? Paling penting ni, pemakaian kita. Baju, spek, apa lagi, warna kita pilih, subtitle kita tak warna apa. Itu penting gila amat. Penting weh. Kalau pakaian tu macam sama je dengan orang lain pun tak apa ke? Sama boleh, tak masalah. Kalau kenal Leo May, baju dia sama je. Bukan dia tak ada baju. Dia banyak baju, dia kaya. Tapi saya tunjuk anda lah kenapa dia buat yang tu. Tapi Masya Allah dia buat ni sebab nak bagi orang ingat dia. Okay. Saya ada perempuan tau. Student saya perempuan. Dia akan pakai, setiap kali buat video dia pakai tudung warna pink. Apa yang berlaku, sahabat dia beritahu dia, kawan dia cakap, hang ni pakai tudung pink, hang tak ada tudung colour lain ke? Dia trigger tuan-tuan dan perempuan. Kawan dia cakap macam tu, dia tak pakai tudung pink yang seumur hidup. Tak ada seumur hidup, masa time buat video lah. Dia punya trigger tu. Dia tak suka, perempuan memang tak suka. Memang perempuan faham lah, dia tak suka orang tengok dia pakai baju sama. Paling trigger. Tak percaya tuan-tuan. Kalau pergi ke Nuri, yang puan-puan ni, makcik-makcik, kakak-kakak, adik-adik ni, dia nampak dia perempuan tu sekilo lagi baju sama, dia dah nak balik dah tukar baju. Tak tahan. Laki standard baju sama kan. Weh, baju sama, geng tu. Hang belajar mana, nama apa? Beza lelaki perempuan. Tapi saya beritahu kat dia, ni kelas yang lepas, 3-4 kelas yang lepas lah. Saya cakap kat dia, sebenarnya orang dah start nampak you pakai pink, tudung pink, you. So you tak sepatutnya you tukar tudung. Tak sepatutnya tak buang tudung pink tu daripada selip video you. Sebab orang dah start nampak. Buktinya kawan hang cakap, hang asyik pakai tudung pink je. Itu bukti yang orang dah start nampak personal branding hang. Baju sama pula dengan colour langsir. Okay. Settle lah. Baju masuk-masuk sama dengan langsir. Aduh, sama dengan sofa. Okay, so ambil berat yang saya highlight merah ni, biru dan kuning. Sebab ni paling mudah. Kenapa saya punya mouse tak boleh jalan? Sudah. Kejap. Boleh dah. Okay. So ini paling penting lah, nombor 4, 5. Ini paling mudah untuk buat. Okay, so siapa nak volunteer saya tengok apa dia punya 5 personal branding. Saya nak seorang je. Saya akan check dia seorang. Yang lain saya tak check, tak sempat. Siapa nak? Raise hand sekarang. Siapa paling cepat saya bagi. Okay lah. Paling cepat saya nampak Tuan Termizi. Tuan Aya lambat sikit. Minta maaf Tuan Aya. Next time. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Itu green screen ke buku betul kan? Bukan. Green screen nampak. I stock nampak. Nampak I stock. Dengar suara saya, Abang Nas? Dengar jelas, Alhamdulillah. Sihat ke? Alhamdulillah. Okay, apa 5 personal branding tu? 5 Lagi saya 3 dah lah. Untuk mudah. Nombor satu ialah suara yang berpengaruh. Suara yang berpengaruh. Okay. Ataupun suara yang berinspirasi. Kedua, motivator lah. Motivator. Cuba describe sikit motivator macam mana.
motivator ni lebih kepada motivasi belajar. Okay, settle. Nombor 3. Nombor 3, career coach ataupun coach kerjaya. Okay, selain tu? Selain tu saya juga abang janggut. Abang janggut, okay, saya suka. Okay, cukup 3. Alright. So macam mana? Ada ni ke? Ada Dr. Termizi ke? Prof Termizi ke? Tak, saya sebenarnya bukan pensyarah. Saya orang biasa je. Orang biasa je. So orang biasa Termizi. Bukan. Tuan Termizi. Okay, suara pengaruh macam mana nak highlight ni? Nak bagi orang nampak? Suara pengaruh saya kena jaga intonasi saya lah. Okay, jaga intonasi bila bercakap tu kena ada kepelbagaian dan kena sesuai dengan konten yang saya sampaikan lah. Okay. Kedua, saya kena guna suara daripada perut lah. Suara daripada perut. Kemudian suara berpengaruh juga saya boleh gunakan dengan membuat konten-konten yang berkaitan dengan intonasi dan juga komunikasi lah. Okay, faham. Cuba banyakkan live ni untuk bagi live ni saya tak buat lagi sebab baru dapat hutang live ni. Nak. Okay, motivator belajar pula. Selain konten belajar, saya punya konten motivasi belajar lebih kepada tips mudah untuk pelajar dan juga mahasiswa lah. Okay. Selain daripada itu, untuk motivasi belajar ni tak fikir lagi. Sebab saya tak masuk lagi dalam bab motivasi belajar, tengah study lagi. Untuk yang mana yang bagi coaching, bagi ilmu, banyakkan reply komen saya beritahu tadi. Reply komen. DM kena rajin lah. Komen, lepas tu buka Q&A stiker. Reply komen ni Manas perlu kita detail panjang lebar, balas ataupun pendek-pendek saja. Mengikut keperluan lah. Ikut keperluan Dan kerajinan. Sebab saya video yang meletup baru ni memang komen dahsyat-dahsyat lah. Terkejut saya sampai menitis air mata lah. Berapa view? View 900,000. 900? Ribu? Ya. Konten pasal apa? Pasal yang tersakit, yang paling sakit saya tajuk yang paling sakit. Tu untuk siapa tu target tu? Untuk ibu. Untuk ibu. 30 saat saja, 33 saat saya. Bukti berpengaruh lah video tu. Tu boleh sampai ke 900,000. So abang janggut macam mana? Yang janggut ni dari segi image yang saya sampaikan lah. Image lah. Image. Jawapan dia. Nampak lah tu. Nampak lah tu. So buat je. Berkali-kali orang akan nampak pelan-pelan. InsyaAllah. Okay. Alright. All the best insyaAllah. Nama TikTok Coach Termizi Aziz insyaAllah. Coach Termizi Aziz. Alright. Berapa dah follower tu Coach? Follower dah 15,000. Dalam masa 4 hari lepas video tu meletup. Hari Rabu lepas lah. Rabu malam lepas. Seminggu. Ni satu minggu. Jadi Rabu malam tu saya post. Dalam masa 4 hari tu daripada 300 follower naik 15. Saya terkejut saya. Memang terkejut kan. Terkejut Saya pernah rasa perasaan tu. InsyaAllah tuan-tuan perempuan nanti yang belum rasa pun akan rasa juga. Diikut masa lah. Okay. So inilah contohnya kita letak. So anda semua dah faham dah. Nanti saya akan bagi contoh lebih lagi macam mana you nak nampak mana yang personal branding yang you nak kena highlight. Terima kasih Coach. Terima kasih. Thank you so much. Okay. So you dah faham. So dia punya keyword kat sini yang saya nak anda faham. Keyword. Saya nak anda bawa balik keyword ni. Keyword dia adalah repetitive. Repetitive and clear. So kita dah clear dah apa kita nak tadi. Kita contoh nanti dah ada 5 personal branding tadi yang define tu dah padu dah. Boleh tambah balik. Tambah lagi 10, tambah lagi 5, pelan-pelan lah. Jangan banyak sangat satu masa sebab kita nak pelan-pelan bagi orang ingat kita. So kita dah clear dah tadi 5 kita punya personal branding yang kita nak highlight, nak bagi orang nampak. Next point is repetitive, ulang berkali-kali. Bagi siapa orang ingat, bagi banyak kali.
Kenapa orang ingat mestilah positif? Sebab saya ulang banyak kali. Semua video, mestilah positif, mestilah positif, mestilah positif. Betul bila Nas cakap mestilah negatif viral. Sebab, saya positif, kenapa dia buat negatif? Break the pattern. Dan sekarang saya break the pattern. Percaya tak kalau Nas break the pattern, misai Nas, viral video. Tapi hilanglah personal branding Nas yang Nas bina selama ni. Nak bina misai dia bukan sekejap. Bukan bangun terus keluar misai. So, bila you dah bina, you punya personal branding, tolonglah, sayang, janganlah break the pattern. Nak bina ni bukan sekejap lah. Dia, the key adalah, lagi lama you buat, lagi lama orang ingat. Lagi banyak you dapat. Dia, masa demi masa. Makin lama you buat, makin lama you dapat. Lagi banyak you menabung, lagi banyak simpanan you. Macam lah. Okay, so itu adalah bahagian kita bahagian. Siapa yang dah faham bahagian ni? Komen faham. Siapa yang masih belum faham dan nak tanya soalan, tanya sekarang. Saya buka lagi 2 soalan. Ada banyak lagi nak share, jangan risau. Banyak lagi. Wallahi sangat-sangat banyak. Tak tahu nak cerita macam banyak gila ni. Faham lah? Okay, jom. Kita pergi seterusnya pula. Oh, tak nampak slide, sorry. Nas kiri, nas kanan. Alright. Okay. Jadi macam mana nak define? Banyak cara lah. Okay, ni saya dah ajar banyak kali. Saya dah tulis je. Pertama, fahami siapa anda punya target. Sebab tu tadi saya tanya dekat Coach Temizi. Kata motivator tu ke mana? Oh, ke belajar. Maksudnya student lah, mahasiswa. You jelaskan siapa avatar you. Yang, kenapa kena clear avatar? Kalau you target budak-budak, pemakaian you kenalah mesra budak-budak. Tiba-tiba pakai tie dua tie, budak-budak tak suka. Kot, budak-budak suka ke? Budak-budak suka kalau budak 5 tahun kena pakai kostum harimau dinosaur, suka. So ikut siapa target anda. Kena clear. 5 nak orang tahu tone suara utama seperti tadi. Pastikan you ada tone suara utama. Jangan hari ni you tegas suara dalam, suara kat bahagian macam ni. Saya kat suara dada ni. Suara dada. Tiba-tiba besok, hari ni saya nak share kepada anda 2 cara untuk apply sunscreen. Macam ni. Allah. Sekali-sekala break the pattern, okay, boleh viral. Sekejap A, sekejap B, sekejap C, sekejap guna suara Ifan Kadi, sekejap guna suara Abanas, sekejap guna suara Sajad. Allah. Kau tukar jangan. Stick satu. Hari ni balik, nak fikir nak buat suara apa? Hello? Hello? Pilih suara. Kak Wan Fatin, pilih suara. Alright. So attention grabber ni, okay, siapa yang dah ready nak belajar attention grabber? Siapa nak belajar attention grabber pula? Ini kita panggil sebagai slogan ataupun attention grabber. Jom kita belajar. Lambat lagi kot kat bahagian belakang. Sekejap kita ajar. Okay, tengok dulu saya punya profile picture. Terlupa pula tu slide belakang. Okay, tengok saya punya total profile ni. Apa yang anda rasa membuatkan orang ingat saya? Siapa boleh highlight? Okay, kalau nak cakap tekan space. Dah habis cakap lepas space, okay? Okay, let's go. Siapa nak jawab? Terus tekan space jawab. Tengkorak, thank you lagi. Mahkota lagi. Color kuning. Color, okay. Color. Color kuning. Gigi Abang lagi. Nas, senang lagi kan? Nama Abang Nas. Abang Nas, ya? Kenapa? Tuan Mio? Apa dia? Senang lagi kan? Abang Nas. Senang kan? Oh, Abang Nas. Nama betul, nama lagi? Istilah positif. Lagi? Mata. Terima kasih. Spek mata. Betul nama. Saya tukar DP baru lah sebab spek mata bertukar dengan tukar DP. Kayu. Okay. Gambar unik. Gigi tak ada. Oh, jahat. Estek gigi saya. Pakai kat gigi. Okay, bertenang. Gambar different. Okay, bertenang. Relax. Nampak? Saya nampak kau. Nampak? Saya nak jawab ni. Okay, betul. Satu, muka saya tengkorak. Saya tak jumpa editor yang bagus boleh edit macam ni. Ni editor lama saya edit lawa gila. Sekarang ni saya edit, saya suruh orang tu edit. Macam tampal je lukis. Macam aduh, buat balik . So ini, saya kat DP tunjuk lah. Kenapa, buat orang trigger. Kenapa? Abang Nas tragedi 18 Jun, accident. Dia faham.
mahkota ni saya try je itu tiba-tiba macam nice je, biar je lah. Tu saya biar tu. Lepas tu slogan mestilah positif saya letak kat DP. Tak wajib lah letak kita punya slogan kat profile. Kalau nak letak pun jangan panjang sangat. Ni panjang, mestilah positif bukan COVID-19 tapi mestilah positif terhadap mindset kita. Dua panjang karangan kat belakang. Macam lah orang tu nak pergi zoom. Tak ada, orang tak nampak kecil dalam picture ni. Nama pun personal branding, nama mudah diingat. Ni saya dah ajak banyak kali. Nama mudah diingat, tolong sangat-sangat letak nama yang orang mudah ingat, mudah eja. Mudah ingat, mudah eja. Bukanlah nama ni. Nama contohlah nama Puan Azliana Othman. Nama tulis Azliana Othman. N tu sampai 6. Kita nak kira. N 1, 2, 3, 4. Belum, Mama panggil. Sat Mama tengah kira huruf N. Lupa kena ulang balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 N. Susah ha. So bagi clear lah. Siapa buka mic tu sebelum saya gigit. Puan Atiyah. Kalau nama ada orang ambil macam mana, cari nama lain. Tukar nama. Ataupun minta orang tu bagi nama tu kat anda. Macam student saya ada seorang, nama tu orang ada budak ambil. Dia PM budak tu, sebab dia nak samakan semua sosial media ada nama tu. Dia PM budak tu, budak tu cakap, okay tak apa kau ambil lah. Okay. Tengok Irdina. Kita punya team Seek for Future yang mengajar Canva. Tak tahulah anda dah baca ke belum ebook Canva tu, ke simpan je lah Amari. Dah baca ke ebook Canva video tu? Siapa dah baca? Siapa yang cakap dah baca tu menipu, sebab tu video. Dia tak perlu baca, dia kena tengok. Menipu semua, menipu. Mana ada orang baca video, orang tengok video. Belum lah, tak apa, pelan-pelan. So apa yang anda nampak terhadap, apa yang anda nampak dia cuba buat untuk personal branding dia? Satu point je, satu point yang saya nak. Boleh buka mic dah cakap. Canva Guru. Canva Guru, alright, lagi. Tudung kelabu. Okey lagi. Okey lagi. Kenyit mata. Okey, kenyit mata. Lagi. Penyih. Tulisan. Penyih. Oh, penyih. Kenyih pun personal branding ya. Betul. Kenyih pun profile picture unik. Okey, sahabat sekalian, jawapan dia adalah niche ialah personal branding you. Sebab tu saya tekankan pasal niche. Jangan buat konten random. You kena ada niche. So one day walaupun you dah grow, dah besar, orang tahu apa yang you buat. Apa sebenarnya main benda yang orang nak ingat pasal you. Value yang you bagi. Contoh untuk macam sekarang ni tengah viral tentang yang Syuib sepatu. Kenapa kita ingat dia? Sebab niche dia lawak. Dan orang lawak ni bila dia sedih, kita jadi sedih tau. Serius. Sebab kita nampak dia selama ni dia gelak-gelak bila dia sedih. Tak percaya kalau ada tuan-tuan puan, ada kawan-kawan yang jenis kelakar-kelakar kan. One day kalau dia senyap tak kelakar, risau tak kita? Risau. Kenapa Handiam weh? Weh, buatlah buat. Weh. Tiba dia menangis. Sedih. Orang kata orang kelakar-kelakar yang happy go lucky 24 jam ni orang yang paling menderita sebenarnya dalam diri dia. So dia express dengan menggembirakan orang lain. Wallahualam, bergantung pada orang lah. Okay, Leo Mac, student kita juga. Apa yang membuatkan orang ingat personal branding dia? Siapa Tudung jawab? merah. Tudung pink. Oh, tudung pink. Mana pink tu? Tudung merah. Okay, lagi? Nama unik. Nama, okay. Ome. Ome lagi. Gaya tangan je. Gaya tangan lagi. Nada suara dia. Nada suara, selalunya dia akan habis video dia dengan perkataan apa? Share dengan bahagia. Silakan share dengan bahaya pula. Silakan share. Boleh ke boleh? Tapi perasan tak, dia tak buat, tapi dia buat tangan sekali. Silakan share dengan bahagia. Boleh ke boleh? Dia tak macam ni. Dia tak macam hampa. Silakan share dengan bahagia. Boleh ke boleh? Allah. Tangan tak ada, nada tak ada. So betul. Leo Meng kita nak highlight kat sini pakaian. Next. Sedharma. Allah, terkeluar jawapan. Tak apalah, redha lah. Editing selari. Siapa kenal Nas Daily? Tahu kan Nas Daily tu? Dia banyak kali viral. Saya ingat video yang saya paling tak setuju dengan Nas Daily. Dia cerita yang dia tak setuju yang pasal agama ni banyak dan agama ni manusia buat. Tiba dia buat agama baru. Nasian ke?
Apa tak lupa lah. Tak tengok lah video-video dia. Editing seragam. Sedharma. Kenal tak suka dia. Editing seragam. Lighting. Seragam sangat-sangat. Memang suka. Sedharma dah 90,000. Saya screenshot video ni 15,000. Sekarang dah 90,000. Itu bukti konsistensi sangat penting. Konsistensi sangat penting. Dia walaupun video kadang-kadang ada yang 1,000, 2,000, 3,000 je, tapi dia still buat. Dia still buat rajin buat live. 90,000 dah. Hebat Sedharma. Ya. Tak lama 1,000. Next kelas bulan 9 insyaAllah 1,000. Batch yang akan datang ni. USP. Saya sebut Abang Ifan. Apa slogan dia? Dubai. Slogan Dubai. Slogan Dubai. Okey, Dubai. Boleh tak macam tu? Macam ni. Betul kan? Tak macam tu. USP adalah Dubai lah, betul. Tapi slogan dia adalah boleh tak macam tu. Kalau ni ikut bahaya, Atik komen. Atikoma. Okey. Sujud. Oh, okey lah. Okay. Atikoma. Kalau Hafizuddin Muhammad, Apa pendapat anda? Apa pendapat anda? Apa pendapat? Anda apa anda pendapat anda? Kalau ni Mamat yang tak handsome Tidak positif. Istilah positif. tak ada seorang pun halang saya cakap saya handsome. Saya cakap yang tak handsome semua setuju je. Tak ada Bana handsome lah Bana. Tak ada. InsyaAllah hebat saudara-saudara aku ni. Okay, USP lah. Siapa nak belajar buat slogan? Saya tak nak ajar anda buat slogan, tapi saya nak ajar anda buat attention grabber ataupun tagline. You tak perlu ada slogan. Hidup bahagia bersama family di hari raya. Panjang sangat tu slogan, panjang-panjang. Kita hanya perlu attention grabber. Attention grabber dia boleh grab attention orang. Sebagai contoh, ni dia buat attention grabber. Kita bukan nak slogan, kita nak attention grabber. Slogan tu salah satu daripada attention grabber. Pernah tak tengok video seorang ni yang dulu jangan ni lah, jangan nampak dekat saya punya for you page dah. Sebab saya jangan engage yang dia akan start video dengan, masa ni aku pergi ke 7-Eleven, aku nampak ada kucing depan aku. Video dia next, masa ni aku nak tengah ramah kucing. Siapa dah lelaki tu kan? Dah lama tak keluar. Kena berhenti buat video dah. Kan? Jadi permulaan pun okey juga. Jadi dengan betul-betul lah, kita punya attention grabber boleh je letak mana-mana, depan ke tengah ke belakang boleh. Tapi selalunya orang letak dekat belakang. Abanas nak letak tengah boleh elokkan. Nak letak juga sama ada belakang ataupun depan. Percaya ataupun tidak, kita selalu akan ingat intro dengan outro. Setuju tak? Tengah-tengah tak ingat sangat. Saya dah ajak banyak ni sagian yang hampa akan ingat yang tadi Alif Syukri dengan penutup Cik Sagi. Itu yang hampa ingat. Paling ingat. Tengok lagi. So letak tagline dekat tempat orang paling ingat, paling hujung ataupun paling awal. Tapi pelik lah. Mestilah positif. Hadis saya kongsikan kepada anda, pelik kan? Dia ikut sesuaian. Macam kalau anda punya tagline adalah macam masa ni, start dengan masa ni kan? Semua video start masa ni. Masa ni. Okey. Atekoma, nampak tak? Dia start awal. Atekoma, kenapa penguin ini berenang? Penguin memang berenang. Macam tu lah. Dia start awal-awal. Alright? So pulang lah. So tagline anda sama ada 4 tips lah. Tag anda punya attention grabber. Sama ada 1 catchy. Dah 10.30 lah. Nak berhenti ke? Okay, kita sambung lah nanti untuk next batch pula. Kita sambung part 2. Okay? So jumpa anda pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung nanti insyaAllah. Tak nak sambung. Tak nak sambung? Baru nak habis. Okay, sambung balik. Saya saja buat lawak. Saya hide sikit sebab aku 10.30. Potong-potong macam. Besok kena kerja ni. Saya pun kerja besok. Tak apalah. Teruskan. Jadi yang penting semangat tu kena ada. Satu, pastikan you punya tagline catchy. Macam mana nak bagi catchy? Fikirkan. Cuba komen anda punya slogan apa. Cuba komen apa anda punya attention grabber. Belum ada. Cik senyum. Tak ada lagi. Scammer. Apa yang scammer? Belum ada. Alhamdulillah. Acana tu, dia nak bagi catchy, dia bergantung cara you present. Satu, of course, cara you pilih tagline tu. Contoh, boleh tak macam tu? Tu boleh lah.
mestilah positif. Boleh lah. Saya punya tagline tak catchy sangat. Tapi dia ada impact. Catchy ni macam ate koma catchy. Dan cara you sampaikan, satu slogan, satu cara you sampaikan. Janganlah macam contoh you pilih kan. You pilih ate koma kan. Ate koma hari ni tu biasa. Ate koma, nampak? Dengan semangat, dengan muka, presentation you membuatkan jadi catchy kan. Satu catchy, kedua mudah lekat. You pilihlah mana yang you boleh kena selagi banyak lagi boleh lah. Yang kedua mudah lekat. Sebab tu cakap pilih yang pendek, jangan panjang, orang akan ingat. Faham tak? Okay. Apa lagi? Ada impact. Contoh, mestilah positif. Ada impact. Jalan terus sampai jadi. Ada impact. Ada impact. Apa lagi yang ada impact? Slogan apa lagi yang ada impact? Yang keempat soalan. Berapa pendapatan jiran anda? Apa pendapat anda? Boleh tak macam tu? Mamat tu, boleh tak macam tu? Soalan. Pun boleh. Ku putih barulah putih. Ku putih barulah putih tu dia jatuh kat kategori mana? Ada 4 ni. Boleh bakau. Ku putih barulah putih. Catchy. Mudah lekat. Nampak? Nampak? Okay, so balik ni you fikir macam mana nak kena sebanyak yang boleh. Tak perlu kena semua. Pilih je macam mana. Kena 2 pun okey lah. Kena 1 pun boleh lah. Kena 2, mantap. Okay. Dan bila you pilih, jangan hari ni you cakap, hari ni nak cakap mestilah positif lah. Tiba-tiba bulan depan you macam nak try cakap boleh tak macam tu lah. Allah, saya tahu ni banyak orang macam ni mula-mula. Sebab dia tak yakin boleh pergi ke. Buat je sampai, buat lama, biar buat je sampai orang ingat. Pastikan you fikir betul apa attention grabber yang nak guna. Okay. So next, dah kita kat penghujung dah. Ini slide kedua terakhir dah. Nak habis dah. Pasti dapat sesuatu atau dapat sesuatu, mana lagi okey. Dapat sesuatu tu macam ramai orang buat je. Betul tak? Dapat sesuatu, chairman pun dah buat dah. Dapat sesuatu, buat je. Ramai lah buat dapat sesuatu. Dapat something. Cuba cari sinonim. Sesuatu tu pada something. Dapat tu ditukar ke arah lain. Rasa something, boleh. Siapa nak ambil? Siapa nak ambil? Rasa something, nice tu. Rasa something, komen kat ruang komen. Siapa nak? Cepat clear. Kita mula dengan harga RM1,000 dulu. Siapa nak ambil? Mampai 200 orang sini, 100 orang guna. Rasa something. Sebab tu saya tak nak bagi cadangan. Takut ada beberapa perebut. Fikirlah sendiri, okay? Cari sinonim. Rasa something, apa lagi? Feel thing, apa pandai nak fikir. Okay. Kalau tagline bahasa Inggeris boleh ke? Boleh. Apa cakap tak boleh? Boleh. Kadang-kadang you tak perlu ada attention grabber yang bersuara. Maybe cara you bergerak. Tajuk hari ni, contoh kan macam Abang Bat. Apa? Awak tagline dah. Attention grabber dah. Terasa ke? Boleh? Terasa ke? Tapi takkan semua video terasa ke? Cuba tengok sesuai tak untuk nak letakkan semua video. Takkan tiba-tiba tengah cerita pasal dua pemain bola yang sangat hebat. Ini adalah pemain bola yang sangat hebat. Satu Messi, kedua Neymar. Tiba dekat hujung terasa ke? Tak kena pula. Macam mana? Cuba fikir. Oh, nice gila, terbaik koma. Apa lagi tak anda? You got me? Not bad, boleh? You got me? Adik saya apa? Terlupa lah tagline adik aku sendiri. Tagline ni mula percakapan atau boleh juga dengan tulisan juga. Sebaiknya cakap lah, nak bagi sampai. Tulisan pun boleh, tapi nak lebih sampai you kena cakap lah. Sebab apa? Bila you cakap, dia akan dapat rasa intonasi suara you. Dia akan ingat intonasi suara you. Nampak? You bergerak sekali. Contoh you cakap macam tadi apa? Yang dapat something tu apa? Rasa something. Buat tangan-tangan, buat muka sekali. Rasa something, suara sekali pilih. Rasa something, ting tekan ke, ting rendah ke. Buat siap-siap, fikir siap-siap. Okay? Clear? Let's talk to me. Talk to my hand. Love
yourself always. Abang Nas setakat ni saya guna got it kat ujung video. Boleh. Got it. Cuba buat satu gerakan tangan. Got it. Got it. Buat apa macam mana pun. Jangan sekadar got it. Cuba ada momok pula, ada momok tantu, mimik muka dan juga pergerakan tangan. Okay dah? Okay, layan. Okay, ini adalah my $100,000 secret. Siapa nak tahu? Macam ni saya bina personal branding saya sampai ke hari ni. Siapa nak tahu? Ni last penutup kita, betul kita habis. Anda semua boleh berehat. Besok kalau tuan-tuan puan free, joinlah kelas saya kat channel Telegram. Saya akan ajar macam mana nak buat kolam bisnes kat Telegram pukul 9 malam. Okay? Ajak tim-tim, ajak siapa nak masuk sekali. Yang penting anda masuk. Penting tu. Okay? Besok pukul 2 petang, kita ajar macam nak buat kolam bisnes dekat Facebook dan juga WhatsApp. Untuk Telegram pukul 9 malam. Okay? Pergi kat Telegram channel Abang Nas tu. Ada kat situ. Kita akan buat petang tu dekat TikTok dengan channel Telegram. Malam tu kat Telegram je. Okay, my $1,000 secret. Let's go. Yang terakhir, kita tutup dah, insyaAllah. Jadi, sahabat sekalian, alright. Saya nak tanya wakil lah, wakil. Siapa nak wakil? Siapa nak wakil lah? Siapa nak wakil? Yang belum lagi di volunteer lagi, siapa nak wakil? Ambil peluang ni untuk anda naikkan personal branding anda. Siapa nak wakil? Saya nak tanya soalan ni. Siapa nak mewakili negara? Mantap kasut. Abang Kasut, Assalamualaikum. Saya nak lock belakang tu, yang warna merah tu. Lock belakang, yang nombor 2, tingkat 2 tu. Lock. Okay. Lock belakang. Okay. Dengar. Dengar? Yang belakang tu panggil bang. Yang warna hijau. Lock. Baju oren. Oh, nice gila. Apa slogan bang? Oh, nice gila. Oh, nice gila. Macam mana cara abang buat nice gila tu? Cuba buat tuan. Oh, nice gila bosku. Macam tu lah lebih kurang. Aduh, wait. Okay. Malam ada live. Ada live ni? Tengah live ni? Sekarang ni tak live lah. Malam ni saya cuti sebab Abang Nas punya hal. Cancel semua live. Okay. Alright. So apa yang Tuan Masyarudin faham tentang impact? Impact Yeah. Apa tu? Tak tahu. Jawab je lah. Bagi saya impact ni first mesti income lah. Oh, income. Okay, income. Okay, boleh. Okay. Lagi? Okay. So yang kedua live lah. Live ni lebih kepada fun. Saya lebih kepada fun untuk kita punya follower. Kita punya supporter yang membeli barang dekat kita lah. Live kita lah. Kita cakap pasal live ke? Saya tengah pasal impact lagi. Okay. Siapa nombor 4 tak saya tunjuk lagi. Siapa rasa spek Tuan Masyarudin ni antara benda yang anda akan ingat pasal Tuan Masyarudin? Siapa rasa macam tu? Saya rasa kalau dalam sesi Zoom kelas kita, benda yang membuatkan personal branding Tuan Masyarudin meningkat dekat saya lah, ialah kasut kat belakang tu lah. Sebab tu pemilihan background pun penting. Kalau boleh saya constant kan? Gitu. Spek nampak wah betul. Okay, Tuan Masyarudin, impact ni sebenarnya saya nak beritahu kepada anda, bila kita buat konten anakan personal branding, pastikan apa yang kita bagi tu ada impact kepada pendengar. Itu sebenarnya. Maksudnya bila buat live pun ada impact pendengar. Buat live selalu pasal apa? Buat live pasal apa selalu? Saya biasa live jual kasut lah. Oh, ni tu jual lah tu. Itulah saya lock tadi. Jual lah ni. Ini semuanya jual. Baru faham. Okay, baru faham. Nampak kaitan dia. Okay. Betul. So, saya live dekat saya live dekat Facebook. Setiap malam saya live dekat Facebook. Semangat. link lah ke Instagram sekali. Kenapa tak buat Instagram sekali? Sebab saya punya buyer berumur lebih kurang dalam umur 30. Jadi dekat Facebook ni dia orang lebih banyak. Kalau dekat Insta ni 30 ke bawah. Jadi individu tu berbeza. Betul. Faham kan? Sebab tu impact dia dekat Facebook ni lebih tinggi. Saya jual dekat dalam Facebook. Itu je cerita dia. Bagus. Dia nampak prospek ni kat mana?
Setujulah. Buat kat TikTok kena ban pula jual. Tahu tak apa. Saya mula-mula buka TikTok ni pun nak buat live dekat TikTok, tapi tengok-tengok gaya ban lah. Aduh itu yang tak boleh sangat tu. Tapi kita buatlah personal branding untuk TikTok ni dulu. Mana tahu akan datang dia kan. Right, terbaik Tuan Masyaruddin. Thank you so much atas kevolunteeran. Alright. Jadi sahabat sekalian, okay, kelas-kelas e-music for future ni you boleh apply mana-mana je lah. Saya ada student nama dia Beroman lah. Dia punya happy YouTube dia naik seronok. Alhamdulillah kelas e for future yang buat kat YouTube pun jadi. Seronok. Sebab kat YouTube kan nak dapat beratus susah. Serius saya cakap. Nak dapat 200, 400 susah weh. Serius saya cakap. So bagi dia tu happy lah. Sahabat sekalian, pertama pastikan you buat konten ada impact. Kenapa cakap ada impact? Supaya bila you cakap tempias tu, impact tu, dia ingat, dia cerita kat orang lain. Abanas tu kelakar lah. Abanas mana? Tak kenal Abanas. Ni. Abanas tu banyak bagi tips kat Telegram dia lah. Oh ya ke? You nak belajar lah kat mana? Ni. Dia promote kat orang. Dia bawa mulut. Ini penting untuk bisnes. Sebab ini kita panggil zero cost marketing. Kita punya customer yang bawa mulut. Impact. Satu. Kedua, cerita-cerita Nas banyak bagi impact. Nas banyak cerita pasal live Nas. Nas punya unboxing, Nas pergi sana, Nas pergi situ, pergi Langkawi buat video. Mana je aku nampak peluang buat video, saya akan buat video. Yang ketiga, ini paling mahal. Dah ready nak dengar? Yang paling mahal, nombor 3 dan nombor 4 paling mahal. Dah ready ke? Like page Ong Bundle. Tu boleh like page Ong Bundle. Tuan Masyaruddin cakap. Sila like sekarang. Baru saya sambung. Dah ready ke untuk saya beritahu yang nombor 3 ni paling mahal? Sahabat yang mata Allah SWT, benda yang paling mahal yang saya rasa yang saya buat selama ini bertahun-tahun adalah saya membina legacy. Legacy saya taklah besar sangat, tapi saya berani jamin legacy saya sangat puas hati sebab berkualiti. Maksudnya tuan-puan, okey, tuan-puan macam tuan-puan ada bisnes. Legacy tuan-puan adalah anak buah, betul tak? Anak buah anda. Legacy saya adalah student saya, follower saya yang menuntut ilmu dengan Nas, yang dapat impact daripada Nas. Mereka legacy Nas. Saya Alhamdulillah lah. Okay, not perfect, tapi saya tak sangka kadang-kadang bila student seek for future dia sampai kat orang lain tu, bagus, dia macam jadi ambassador. Itu word dia, ambassador untuk kita, ambassador untuk produk kita, untuk diri kita. Dia sampaikan kebaikan. Ambassador tak berbayar lah. Duta kita, duta kecil. Saya membina duta-duta kecil saya. Saya bagi orang betul-betul puas hati dengan apa saya ajar, saya bagi, dan dia dengan relanya dia cerita ke orang lain. Kalau dia tak cerita ke orang lain pun tak apa, sebab dia sendiri legacy saya. Gitu. Legacy, personal branding. Orang akan ingat, Abanas. Aku pernah belajar dengan Abanas. Aku pernah belajar dengan Andika Putra. Aku pernah belajar dengan Kerek. Ada seorang tu cakap. Hebat, guru-guru semua saya punya kawan. Legacy, dia tak lupa. Aku sebenarnya guru aku ni. Aku legacy dia, Pak. Saya legacy Hasbul Brother. Okey, nombor 4. Nombor 4 ni paling mahal juga. Siapa tak nampak tadi, ialah saya punya penampilan. Misal saya, betul. Itu paling mahal lah. Tak inafikan. Paling mahal. Sebab tu, penampilan, you kena make it perfect. Jangan buat video selekeh. Itu dia cakap. Jangan buat video selekeh. Kalau perempuan tak make up pun, at least lah. Contoh kalau muka perempuan pakai filter. Jaga first impression. Apa yang orang nampak kat video 10 saat itu, itulah dia akan ingat anda. Yang 10 saat tu, pergerakan anda, percakapan anda, penampilan anda, warna anda pilih. Itu je lah. Okay, itu je kita pada hari ini saya rasa. Habis dah, insyaAllah. Jadi, jom kita recap apa yang anda belajar. Alright, before kita habis, saya nak anda tulis satu tips yang anda baru belajar hari ini dekat atas kertas anda. Dah tulis atas kertas anda, tulis dekat ruang komen saya nak baca. Satu poin yang anda rasa, baru belajar lah.
Kenapa nama dia $1,000 Abanas? Suka hati saya lah. Saya tak tahu nak letak nama apa. Saya letaklah $1 punya ni. $1 strategi. Suka nama letak je. Tak ada sebab. Nak saya cakap tips mahal lah. Macam tu, tips mahal. Wah, $1,000. Yang Q&A tu rupanya kita tanya, kita jawab. Nah, permulaan lah. Janganlah selama setahun kita yang tanya, kita jawab. Kadang-kadang kan kita nak tanya, kita buat Q&A tanya pasal. Kita buka. Ada soalan berkaitan dengan produk Mentos yang saya jual. Tak ada orang tanya sebab kita menjual, kita sendiri tanya. Dalam Mentos tu dah ada berapa biji? Kita jawab. Oh, dalam Mentos ni ada berapa biji Ada 10 lah, entahlah. Ada 10 biji. Saya tahu. Kita tanya, kita jawab untuk marketing. Okay? Tapi janganlah you tanya kat komen, you tanya. You yang buat video, you tanya. Abanas punya video, Abanas tanya. Macam mana nak berjaya hidup You reply pula Abanas reply. Oh, nak berjaya hidup, kena ambil tengok video Abanas. Sudah. Jangan shock sendiri lah. Tagline, TAQ. Terkejut saya. Penang betul kau. TAG. Alam. Tips penting, tak sangka pakaian juga boleh jadi personal branding. Yes. Pakaian. Okay. Sahabat sekalian, saya nak bagi satu benda before kita habis. Saya beritahu. Before saya habis, saya akan tinggalkan anda satu sanad. Sanad tu. Satu benda lah untuk anda bawa pulang. Untuk hari ni. How to define, yes, personal branding seramai cakap kena jaga from various angle, the content, editing, tagline dan paling penting sekali visual branding. Okay, saya nak habiskan dah kita punya proses kelas hari ni, insyaAllah. Cuma tuan dan puan, saya nak tinggalkan anda satu word, wise word yang anda kena bawa balik. Saya nak one day, okay, dengar betul lah. Dengar betul. Letak petah tepi saya nak one day, ini anggaplah pesan daripada seorang guru kepada anak murid. Walaupun saya muda, sampai daripada sebahagian daripada anda kan. Jadi one day you akan ada satu tahap yang you punya personal branding memang sangat-sangat kuat. Jadi akan ada orang akan tiru cara you. Itu bermaksud apa yang you buat menjadi. Dan personal branding you kuat. That's the good thing. Kita ambil dua contoh company yang mana bagus dan jatuh disebabkan situasi macam ni. Motorola, Nokia antara phone terawal. Setuju tak? Motorola, Nokia, phone yang terawal. Tapi iPhone datang lambat sikit. Tapi kenapa iPhone dia cuba tengok iPhone, Motorola dengan Nokia tak buat lagi phone yang touchscreen. Dia buat. Dia bukan sekadar tiru. Mula-mula dia tiru. iPhone ni dia tiru dulu. Motorola, Nokia. Lepas tu dia tambah baik. Membuatkan dia mula ambil kita punya personal branding. Lagi dia take over personal branding kita. Soalnya apa jadi kat Nokia dengan Samsung, Nokia dengan Motorola? Itu pertama. Untuk dia punya moral of story, hati-hati. Sentiasa jangan rasa selesa. Always try benda baru untuk perkasakan personal branding anda. Yang kedua, company Apple ni dah bertahun, tapi banyak company dekat luar mengambil brand Apple ni sebagai rujukan. Setuju tak? Apple keluar 5 kamera. Company ni keluar 5 kamera. 5 tak ada lagi lah. 4 kamera. Company ni keluar 5 kamera. Bersaing-saing. 5G. Keluar macam tu, macam ni, macam tu. Samsung, Apple ni orang terkejar-kejar dia cuba nak tiru dia. Tapi tak dapat nak kejar sangat. Kecuali Huawei lah. Huawei laju juga. Tak dapat nak kejar ni. Sebab dia sentiasa personal branding, orang masuk, naik lagi personal branding. Masuk. So moral of the story adalah benda yang sama juga. Always try to enhance dan memperkasakan you punya personal branding dari hari demi hari. You dah padu dah 5 you dah padu dah yang you define 5 personal branding dah padu dah, alhamdulillah. Tambah lagi 2. Dah padu tambah lagi 2. Dah kali 10. Tambah lagi bagi orang ingat lagi. Faham? Nak buat senang. Nak konsisten, repetitif tu susah. Itu yang mencapai yang anda boleh buat. So insyaAllah jumpa anda pada masa akan datang. Jom tengok gambar sikit. Gambar sikit, senyum-senyum sikit. Siapa nak duduk paling depan, raise hand. Anda akan dapat paling depan. Yang tak buka kamera jangan raise hand. Biar belakang sikit. Yang buka kamera.
Yang nak buka canvas semata-mata untuk bergambar pun boleh, tak ada masalah. Kejap mana nak bersiap, boleh. Okey. Tengah mak tu, nanti gambar ambil kat Facebook saya lah. Tengah mak semua sekali. Angkat tangan Popo halo. Angkat tangan lo. Snipping tool. Saya guna snipping tool lah. Saya tak reti ada screenshot on laptop. Teruk tu saya ni. Okay. Saya tengah buka snipping tool. Oh, kesian lah Tuan Masyarudin tadi tu. Perlu ketiak. Sabar Ustaz. Okay. In 3, 2. Jangan komen. Saya keluar ni. Saya keluar komen lindung muka orang. Jangan komen. Okay, in 3. Woi, taklah buat mini hat. Okay, in 3.